Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha pensyarah pengucapan awal Puan Siti Fadilah binti Syuaib dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selakunya saya di sini Nur Farahani binti Ahmad Zamri akan membentangkan ucapan tentang punca-punca makanan tidak halal yang boleh mengancam negara Malaysia. Akhir-akhir ini didapati bahawa punca-punca makanan tidak halal yang didapati mengancam negara Malaysia sering berlaku sejak kebelakangan ini. Pelbagai jenis makanan yang diimport ke dalam masyarakat termasuk di negara Malaysia sekaligus merancak krimis-krimis. Justru ada premis atau makanan yang ditawarkan tiada sebarang pengesahan halal daripada pihak JAKIM, seperti sikap mengambil mudah aspek halalan thayyiban yang kian membimbangkan. Baru-baru ini isu biskut bijerin yang tulah mengandungi bahan sumber khinzir. Begitu juga gula-gula yang dikeluarkan sejak 1940-an di China tetapi kini memasuki pasaran Malaysia secara meluas sehingga menjadi pilihan dan kegemaran ramai pengguna Muslim. Pihak pengeluar tidak membuat sebarang dakwaan tentang status halal produk dan tidak pernah memohon status halal daripada JAKIM. Apabila Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membuat pengumuman status halal produk berkenaan, pengguna Muslim panik kerana analisis makmal mendapati terdapat sumber haram yang berasaskan bahan khinzir. Oleh itu, terdapat beberapa punca makanan tidak halal yang didapati akan mengancam negara Malaysia yang kita akan bentangkan. Punca-punca makanan tidak halal yang dapat mengancam di negara Malaysia yang antaranya penyalahgunaan logo halal dan pelbagai agensi Islam secara berleluasa, iaitu termasuk 60% logo halal JAKIM yang akan boleh merangsangkan lagi pengusaha makanan atau pemilik pasar raya yang majoritinya bukan Islam untuk mengambil jalan mudah, melanggar undang-undang dan mengetepikan soal halal dan haram yang boleh mewujudkan konflik agama dengan majoriti umat Islam dalam negara Malaysia ini. Ini amat membahaya kepada Muslim dan amat penting bagi semua pengguna Islam untuk mengetahui logo halal badan-badan Islam yang diiktiraf di seluruh negara. Ini dapat mengelakkan pengguna tidak merasa ragu-ragu untuk membeli barangan atau memasuki premis-premis tertentu ketika berada di luar negara, dan pengetahuan mengenai logo-logo badan Islam yang diiktirafkan di luar negara juga penting agar pengguna tidak keliru masa-masa untuk membeli barang. Oleh itu, pihak kerajaan dan agensi berkaitan iaitu JAKIM, pengusaha industri makanan dapat mengambil langkah drastik untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan dan keharmonian semua secara bersama, dan juga berharap pihak pemilik dan pengusaha makanan bukan Islam dapat jujur dan mematuhi undang-undang. Tidak akan ada yang menjadi mangsa prejudis kerana konflik ini. Yang kita dapat lihat ini adalah logo halal dari pelbagai agensi Islam secara berleluasan. 66 logo halal dari 40 buah negara yang diiktirafkan oleh JAKIM. Selain itu, punca-punca makanan yang tidak halal yang dapat mengancam negara Malaysia adalah JAKIM perlu juga sentiasa memantau produk makanan dalam pasaran bagi mendapati sijil pengesahan halal JAKIM dari semasa ke semasa. Pada itu, JAKIM sentiasa perlu memantau isu status halal ayam sembelihan dan isu produk makanan dalam pasaran yang sering menjadi viral di media sosial hingga menimbulkan keresahan dalam kalangan pengguna, khususnya yang beragama Islam. JAKIM juga akan mengadakan sesi dialog
serta perbincangan bersama agensi berkaitan seperti Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri KPDHP, pihak berkuasa tempatan PBT, industri, tokoh akademik dan lain-lain untuk mendapat pandangan serta cadangan bagi menyelesaikan isu halal ayam sembelihan dan produk makanan yang tidak halal di pasaran. Oleh itu, pihak JAKIM akan membangunkan aplikasi telefon pintar WiFi halal yang menjadi medium pantas kepada pengguna untuk memperolehi maklumat berkaitan status halal produk di pasaran. Ini adalah contoh CJ pengesahan halal JAKIM. Apa yang anda perlu tahu tentang persijilan halal JAKIM? Apa itu halal? Halal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Tarif halal mengikut perintah Perdagangan Penggunaan Peribahasaan Halal 1975. Apakah logo halal? Logo halal bermaksud logo yang dikeluarkan oleh JAKIM, Jain, Main dan mengandungi bintang berbucu 8 di tengah bulatan. Perkataan Arab halal di tengah bintang diikuti tulisan Rumi halal. Bulatan logo tertulis perkataan Malaysia dalam tulisan Rumi dan Malaysia dalam perkataan Arab. 2 bintang kecil berbucu 5 diletakkan bagi memisahkan tulisan Rumi dan perkataan Arab tersebut. Siapa yang layak memohon CJ pengesahan halal? Yang pertama, pengeluar atau pengilang. Yang kedua, pengedar atau penjual. Yang ketiga, pengeluar sad kontrak. Yang keempat, pembungkusan semula. Yang kelima, premis makanan. Yang keenam, rumah sembelihan. Akhir sekali, punca-punca makanan yang tidak halal yang dapat mengancam negara Malaysia adalah bahan penambah yang berpotensi daripada sumber haiwan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sekiranya haiwan tersebut adalah haiwan yang tidak halal dan haiwan yang halal tetapi tidak disembelih mengikut syariah dan fatwa, umat Islam pada masa kini terdedah kepada pelbagai jenis ramuan dan makanan terproses disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi. Ramuan makanan ditakrifkan sebagai ramuan yang disenaraikan dalam urutan menurun mengikut berat pada label makanan. Walaupun bahan tambahan makanan ditakrifkan sebagai bahan selamat yang sengaja diperkenalkan ke dalam atau pada makanan dalam kuantiti kecil untuk menjejaskan kualiti seperti twister, rupa, bau, rasa, keakalian dan keasidan. Contohnya, sesetengah bahan makanan mungkin mengandungi gelatin diperbuat daripada daging khinzir, plasma darah, lemak khinzir, alkohol, whey, rennet, transglutaminase iaitu gam khinzir, hormon atau bahan makanan E100 atau 199 dan sebagainya. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengetahui atau memeriksa sama ada bahan-bahan atau produk siap yang mengandungi bahan haram atau bahan halal sebelum membeli sesuatu produk bahan siap. Ini adalah contoh kod E di label makanan halal atau tidak halal. Kesimpulannya, kita hendaklah memilih makanan yang halalan thayyiban. Sebenarnya jati diri seorang pengguna Muslim. Bagi masyarakat Melayu, budaya makanan diwarisi untuk melambangkan falsafah unik dapat dihayati. Selain itu, dapat mengenyangkan perut. Makanan dijamu juga punya simbolik tertentu agar jati diri Melayu Muslim terpelihara dan tidak terjajah cita rasanya. Kita hendaklah sentiasa mengunjungi premis yang mengambil makanan serta minuman yang mendapat persijilan halal yang diiktirafkan. Malah, kita dapat buka melalui aplikasi WiFi
halal yang dibangunkan oleh JAKIM. Pengguna Muslim kini boleh menyemak status halal dengan mudah melalui aplikasi yang dimuat turun ke dalam telefon pintar anda, telefon pintar masing-masing. Oleh itu, pengguna Muslim akan dapat menentukan status makanan dan minuman yang diambil tanpa wawas. Pada masa sama, pengguna Muslim dapat menghindari daripada unsur syubhat dan haram. Sampai sini sahaja ucapan saya tentang punca-punca makanan tidak halal boleh yang mengancam negara Malaysia. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berusaha, Puan Fadilah binti Syuib dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian, atas sedikit kalian mendengarkan ucapan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Farahani binti Muhammad Zambri.